mukmin melihat Allah di akhirat kelak, apakah mereka melihat makhluk ataupun Tuhan? Yang dilihat itu Tuhan. Yang dilihat Tuhan. Jadi Tuhan boleh dilihat? Boleh. Pada arah ataupun tidak pada arah? Tak ada pada arah mana-mana pun? Tidak perlu arah, tidak perlu pantulan cahaya. Tidak macam mana boleh Tuhan itu berjisim? Macam mana boleh lihat tanpa arah? Macam mana nak lihat? Lihat dengan mata ke? Kenapa hadkan penglihatan hanya kepada besi berarah? Lihat dengan mata ke? Betul, lihat dengan mata. Allah boleh ciptakan penglihatan pada mata tanpa jisim. Boleh tanpa tak lihat? Ini kita bukan cerita pasal Tuhan. Tuhan ada perkara-perkara yang mustahil pada manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Tak, Allah cipta kepada manusia, untuk manusia. Allah ciptakan. So makhluk yang diciptakan. Tak, penglihatan itu Allah cipta, tapi yang dilihat itu bukan makhluk. Penglihatan itu makhluk, yang dilihat itu bukan makhluk. Yang dilihat itu apa? Allah yang dilihat. Betul. Tapi tidak ada arah. Tidak ada arah. Tidak ada arah tapi dilihat. Artinya, Ustaz claim sekarang mata manusia boleh capture sesuatu tanpa stimulus luaran. Betul. Ini contradiction. Ini pasal manusia, ini bukan pasal Allah Ta'ala. Ini contradiction. Ini bukan beyond comprehension. This is total contradiction. Why? Sorry, saya tak boleh tanya. Sorry. Okay. So, boleh tanya dengan izin. Kalau dikatakan ini betul-betul contradiction. Sebab manusia tengok dengan mata, signifikannya adalah tengok mesti dengan stimulus. Kalau tengok dalam kepala itu lain, itu dalam mimpi. Berkata Imam Badruddin Al-Aini dalam Umdatul Qari, ketika beliau menyebutkan tentang mukjizat dan kelebihan Nabi SAW yang boleh melihat belakang baginda sebagaimana baginda melihat di depan baginda. Nabi boleh melihat belakang baginda tanpa beliau menoleh ke belakang. Nabi dapat melihat dengan jelas belakang baginda. Kata penulis, jumhur ulama mengatakan bahawasanya pendapat ini benar, sebab ada ulama yang mengatakan bahawa hadis itu bermaksud Allah Ta'ala memberi ilham kepada Nabi. Allah Ta'ala memberi ilmu kepada Nabi. Ada yang kata Nabi dapat melihat kanan dan kirinya apabila Nabi menoleh sedikit ke kanan atau ke kiri. Jadi Nabi nampak ke kanan dan ke kiri Nabi, bukan dengan literally Nabi nampak belakang. Tetapi jumhur ulama mengatakan memang Nabi nampak belakang Nabi SAW, dan ini adalah daripada khasais, keistimewaan mukjizat Rasulullah SAW. Dan penglihatan baginda kepada bahagian belakang itu adalah idrakun haqiqi, penglihatan yang betul-betul. In kharaqat lahu fihi al-adah, Allah Ta'ala telah mencarikan adat bagi Rasulullah SAW. Adatnya, kalau kita nak melihat sesuatu, kita mesti muqabalah. Kita melihat sesuatu mesti depan kita, mesti arah depan kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memutuskan adat itu. Nabi boleh melihat belakang Nabi walaupun Nabi tidak berhadapan dengan arah tersebut. Sebab itulah Imam Bukhari mengeluarkan hadis ini dalam bab alamatun nubuwah. Memang ini adalah keistimewaan khas untuk Nabi SAW. Kemudian kata Al-Aini lagi, hal ini menjadi bukti dan dalil kepada golongan Asy'ariyah. Kerana Asy'ariyah la yashtarituna fi ru'yati muwajahatan wala muqabalah. Asy'ariyah tidak mensyaratkan, tidak memastikan, tidak melazimkan, tidak mewajibkan penglihatan itu mestilah dengan berhadapan, mestilah dengan menghadap berdepanan. Tidak, bukan muwajahah, bukan muqabalah. Ini adat saja. Adatnya kalau kita nak lihat sesuatu mestilah berhadapan, berwajahan. Tapi adat itu boleh dipisahkan. Boleh kita lihat sesuatu tanpa kita berhadapan dengan dia. Harus dari sudut akal. Wajawwazu ibsara a'masini buq'ata Andalus. Ulama Asy'ariyah mengharuskan dari segi akalnya, harus saja seorang yang buta yang berada dekat China, orang buta yang berada dekat China, harus dia melihat buq'ata Andalus. Harus dia melihat bumi Andalus. Walaupun dia jauh berada di China, dia boleh nampak Andalus. Kerana berdepanan hanyalah kemestian adat, bukannya kemestian yang akli. Bukan. Dan orang buta, adatnya orang buta tak boleh melihat. Tapi Allah Ta'ala boleh putuskan. Orang buta itu Allah berikan penglihatan, mencarikan adat bagi dia. Harus bagi orang buta melihat tempat yang jauh, harus pada akal. Seperti mana api yang panas boleh saja jadi api yang sejuk. Allah Ta'ala cabutkan sifat panas daripada api, seperti mana yang berlaku pada Nabi Ibrahim. Seperti mana pisau yang tajam dengan sifat pemotongan, boleh saja Allah Ta'ala memutuskan, memisahkan antara pisau yang tajam dengan pemotongan, sebagaimana yang berlaku dengan Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, sifat pemotongan itu Allah cabut daripada
pisau yang tajam itu. Begitu juga halnya dengan melihat. Melihat ini secara adatnya mesti berdepan. Tapi Allah Ta'ala boleh memisahkan antara melihat dan berdepan. Boleh saja orang itu melihat tanpa berdepan. Harus pada akal. Kata Badruddin Al-Aini, huwal haqqu inda ahli sunnah. Inilah pendapat yang betul di sisi ahli sunnah wal jamaah. Apa dia? Innar ru'yata la yushtaratu laha aqlan udwun makhsus. Penglihatan, ru'yah itu tidak disyaratkan secara akal. Tidaklah menjadi kewajipan pada akal untuk melihat dengan anggota yang tertentu. Boleh saja kita melihat dengan selain mata dari segi akal. Boleh saja Allah meletakkan penglihatan itu pada selain mata. Dan ada haiwan-haiwan di muka bumi ini yang tidak ada mata tetapi mereka boleh melihat. Seperti landak laut. Dia tidak ada mata tapi dia melihat dengan reseptor-reseptor yang lain pada badan dia. Jadi melihat tidak semestinya dengan mata. Ini dari segi akal. Tapi sekiranya datang nas, sekiranya datang nakal yang mengatakan melihat dengan mata, maka kita akan mengisbatkan lihat dengan mata. Tetapi dari segi akalnya, dari segi keharusan akalnya, tidak semestinya lihat dengan mata. Boleh lihat dengan anggota lain. Tapi kalau datang nas mengatakan melihat dengan mata, kita akan akur mengatakan lihat adalah dengan mata. Wala muqabalatun wala qurbun. Melihat juga tidak semestinya kena berhadapan dan tidak semestinya kena berdekatan. Boleh saja kita melihat sesuatu, boleh saja berlaku di mana kita melihat sesuatu tanpa berhadapan. Dan ini berlaku kepada Rasulullah SAW. Baginda lihat belakang baginda tanpa baginda menoleh berhadapan dengan pemandangan tersebut. Wala qurb, tak semestinya kena dekat baru boleh lihat. Boleh saja jauh dan dapat melihat. Falidzalika, oleh itu Ahlussunnah wal Jamaah hakamu bi jawazi ru'yatillahi ta'ala fid daril akhirah. Oleh itu Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan hal ini menghukumkan harus pada akal melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Ahlussunnah mengatakan harus melihat Allah pada hari akhirat. Kemudian datang nakal, datang nas yang mensabitkan pula hal itu. Nakal berganding dengan keharusan akal, dua-dua tidak bercanggah, maka kita mensabitkan ru'yah, melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Ini di sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Khilafan lil Mu'tazilati fi ru'yati mutlaqan. Berbeza dengan golongan Mu'tazilah pada isu ru'yah ini. Mereka menafikan ru'yah secara total. Mereka kata mustahil akal Allah boleh dilihat. Kerana setiap benda yang dilihat itu mesti bertempat berjisim. Allah bukan bertempat, bukan berjisim, maka Allah tidak boleh dilihat. Itu qiyas mereka dan itu tidak diterima oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walil musyabbihati wal karramiyati fi khuluwiha anil muwajahati wal makan. Adapun beza Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan golongan musyabbihah, karramiyah, mujassimah yang menjisimkan Allah, yang mentashbihkan Allah, mereka juga kata boleh lihat Allah. Tetapi mereka kata melihat Allah itu mesti Allah bertempat dan mesti Allah itu berhadapan dengan kita. Itu beza antara Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah, Musyabbihah, Mujassimah, Karramiyah. Mereka kata Allah Ta'ala boleh dilihat sebab Allah Ta'ala itu bertempat. Jadi Allah Ta'ala memang boleh dilihat pada tempat, kata golongan Musyabbihah. Adapun Ahlus Sunnah mereka tengah-tengah antara Mu'tazilah dan Musyabbihah. Ahlus Sunnah mengisbatkan melihat, mengisbatkan penglihatan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menjisimkan Allah Subhanahu wa taala dan tanpa mengatakan Allah itu bertempat ataupun berjisim. Kata golongan musyabbihah, fa innahum innama jawazu ru'yatullah taala. Golongan musyabbihah ini mereka mengharuskan juga melihat Allah. Sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah kata harus lihat Allah. Mujassimah pun kata harus lihat Allah. Tetapi apa beza Ahlus Sunnah dengan musyabbihah? Mereka percaya li'tiqadihim kaunahu ta'ala fil jihati wal makan. Mereka percaya memang Allah itu bertempat dan berarah, maka kita akan melihat Allah bertempat berarah. Ini pendapat mujassimah. Wa Ahlus Sunnati athbatu ru'yatallahi ta'ala. Ahlus Sunnah wal Jamaah mensabitkan, menetapkan, beriktikad bahawa Allah Ta'ala itu boleh dilihat bin naqli wal aql, dengan hujah naqal, qala Allah, qala Rasul, dan apa yang Allah dan Nabi sebut itu pula tidak bercanggah dengan hukum akal. Akal kata harus, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mensabitkan ru'yatullah bin naqli wal aqli. Jadi secara kesimpulan, berdasarkan teks Al-Aini, Ahlus Sunnah wal Jamaah mensabitkan ru'yah,
melihat Allah Subhanahu Wa Taala tanpa Allah itu bertempat, tanpa Allah itu berarah, tanpa Allah Taala itu berjihad, tanpa berdepan dengan Allah, tanpa ada jarak antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di sisi Ahlussunnah. Adapun Mu'tazilah, mereka nafikan terus boleh lihat Allah, mustahil Allah boleh dilihat bagi mereka. Dan golongan Musyabbihah pula mengatakan Allah boleh dilihat tapi berarah dan bertempat. Sebab Allah bukan jisim yang macam kita, yang terikat dengan jisim. Turun mesti meninggalkan ulunya. Tak. Pada kami itu bukan contradiction. Pada kami itu adalah beyond comprehensive. Beyond comprehension. Akal tak boleh fikir bagaimana, tapi itu bukan contradiction. Okey.